Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak hari ini bersiaran terus dari Studio HD Kuching bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam berita edisi Ahad 26 April. Kita mulakan dengan status COVID-19 di negeri ini. Sarawak semalam merekodkan 10 kes positif COVID-19 baharu menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 478 kes. 10 kes tersebut, 6 kes dari daerah Kuching, 3 kes dari daerah Samarahan dan 1 kes dari daerah Miri. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan mendedahkan 2 kes telah sembuh dan discharge hospital menjadikan jumlah keseluruhan adalah 150 kes. Kesemua 2 kes sembuh adalah dari daerah Kuching. Bilangan kes PUI juga menurun sebanyak 135 kes berbanding 147 kes sebelumnya dan jumlah PUI yang masih menunggu keputusan makmal ialah sebanyak 550 kes. Tiada penambahan kes melibatkan petugas kesihatan Kuching. Kes kekal 50 orang petugas kesihatan Kuching positif COVID-19 dengan seramai 20 orang daripadanya merupakan sebahagian kluster Kuching Conference. Manakala 30 orang adalah mereka yang melibatkan kluster-kluster kecil. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan media yang sama memaklumkan negeri ini berada dalam keadaan terkawal dengan kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebanyak 97% ketika ini. Rakyat Sarawak dinasihatkan untuk terus mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam menjayakan usaha mengekang COVID-19 dari terus merebak. Takat semalam, seramai 45 orang telah ditangkap oleh pihak polis kerana melanggar PKP dan 57 telah dituduh di mahkamah. Lebih 1,600 orang telah ditangkap sejak PKP bermula pada 18 Mac dan jumlah orang yang dituduh di mahkamah menjangkau bilangan lebih 1,000 orang. Dalam pada itu, JPBN memaklumkan seramai 292 orang dalam pemantauan PUS baru telah mendaftar masuk di hotel, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 1,451 orang telah dikuarantin di 19 buah hotel seluruh Sarawak. Seramai 717 orang telah lengkap menjalani tempoh kuarantin dan telah dibenarkan untuk pulang ke rumah. Kerajaan Sarawak mengambil langkah membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menambah pendapatan mereka sewaktu bulan Ramadan dengan memperkenalkan Bazar Ramadan dalam talian Bazar Ramadan Online Sarawakku Sayang BROS di Facebook. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, BROS ialah satu alternatif yang baik memandangkan tiada Bazar Ramadan tahun ini. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, dengan isu COVID-19 yang membimbangkan dan PKP yang masih berkuat kuasa, usahawan wanita terutamanya perlu mengambil kesempatan ke atas perniagaan dalam talian menerusi BROS. Beliau berkata kementerian yang diterajuinya menyokong perniagaan dalam talian menerusi program e-preneurs yang boleh menyediakan pasaran lebih besar dengan keselesaan bekerja dari rumah dan menggunakan strategi pratempah. Pendaftaran untuk BROS sama ada sebagai usahawan atau wakil boleh dibuat secara dalam talian. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan, sebanyak 25 buah rumah panjang dan 2 perkampungan masyarakat Melanau di sepanjang Batang Igan telah pun menerima bantuan makanan mereka. Misi penghantaran bantuan makanan dalam program Sarawakku Sayang itu bermula di seluruh Sarawak sejak 2 minggu lepas. Wartawan RTM Sibu, Muhammad Al-Hadi Syamsawi ada butirannya. Di kawasan Dun Bawang Asan, Sibu, rata-rata penduduk di kawasan berdekatan bandar sudah menerima bantuan masing-masing. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Robert Lau Hui Yu berkata, penghantaran bantuan makanan kepada lebih 600 ketua isi rumah di sepanjang Batang Igan belum dihantar kerana mereka sudah menerima bantuan awal pada minggu lepas oleh Parti Demokratik Progresif PDP. Jelas Robert Lau, misi penghantaran ini tidak mudah kerana ia perlu dihantar menggunakan kapal. Jalan sini mau masuk bagi itu ladang kelapa sawit dan itu jalan pun jauh dan jalan pun tidak berapa bagus. Satu kali masuk kalau guna jalan, kenderaan pun tidak dapat banyak, itu lori tidak boleh besar. So mau pergi 2 kali, 3 kali.
Kalau banding dengan guna kapal, 1 kali kita dapat siap. Mencari kapal yang sesuai juga rumit kerana kapal itu perlu berhenti di jeti-jeti kecil yang mungkin agak sukar untuk sebuah kapal berhenti. Seorang ahli perniagaan yang juga kapitan tampil dan bermurah hati meminjamkan sebuah kapal persiaran miliknya secara percuma untuk mengangkut hampir 12 tan barangan makanan itu menyusuri Batang Igan ke penempatan penduduk di kawasan itu. Dia cakap sini saya dia lapak mau pakai kapal. Saya cakap okeylah, saya tolong dia. Pakai pergi hantar barang semua lah, barang lah. Jadi dia mau tolong dia lah. Tolong dia semua mau hantar habis sekali lah, sama lori sekali. Setiap. Pasukan sukarelawan ini bergerak seawal pukul 8 pagi ke 3 lokasi utama iaitu Nangatutus, Rasau dan Sungai Pinang. Beberapa penduduk yang ditemui meluahkan kesukaran dihadapi mereka sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Memang susah lah. Mau pergi pasar pun memang pakai surat. Kalau tak pakai surat, polis tangkap. Tapi itu kami tidak larang. Memang undang-undang law ikut perintah lah. Kurang lah, tapi memang kurang. Kalau kita orang tidak bantu, memang ada kurang sikit. Apa boleh buat lah, kami sendirilah. Tangkap atau kau tangkap ikan ke, cari makanan ke, ini macam. Susah lah. Kak keluar meliutai kami itu nada uliah. Kak kikiapan ada uliah, kak sibau pan kami itu nada uliah. Harap ke bantau dan juga orang mengelama tahu. Nada uliah melilapan nada ada suah orang urun mengelama tahu. Minat stay at home ja. Metiau dunia nane mereka berasa gagal mati kami di berai orang bakal kepakai itu pasal pemakai. Bapak ngelama tahu nada orang berjual ada berai orang berama kami. Gagal mati kami bakal kepakai itu ngagai bala atau terima kasih hangga tidak kuda mereka kami pemakai bakal kepakai itu. Pasukan penghantar barangan makanan ini selesai menghantar ke rumah panjang terakhir pada pukul 4 petang dan tiba semula ke Bandar Sibu sekitar pukul 6.30 petang. Walaupun rumah-rumah panjang seperti di belakang saya ini terletak jauh dari Bandar Sibu, namun usaha tetap digerakkan bagi memastikan bekalan makanan sampai kepada penduduk yang tinggal di kawasan ini. Ini bagi memastikan tiada penduduk di bandar ataupun di luar bandar di Sarawak ini terputus bekalan makanan mereka sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan di negara ini. Saya Al-Hadi Syamsawi melaporkan untuk RTM. Pihak Majlis Perbandaran Sibu MPS dengan kerjasama pihak polis telah meronda di beberapa kawasan untuk memantau peniaga yang menjual juadah berbuka puasa dalam kawasan kediaman. Tujuan utama rondaan ini adalah untuk memastikan para peniaga mematuhi syarat yang ditetapkan. Rondaan itu disertai pengerusi MPS Clarence Ting Ing Hoh dan Ketua Polis Daerah Sibu Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit untuk memberi penerangan kepada peniaga dan orang ramai mengenai kaedah penjualan dan pembelian juadah berbuka puasa selaras dengan arahan terkini Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Clarence Ting berkata beliau sendiri telah meninjau ke sekitar Kampung Hilir, Jalan Bandung, Kampung Bahagia dan Kampung Nangka. Beliau mendapati ramai peniaga membuka gerai jualan di hadapan rumah atau di tepi jalan. Katanya pihaknya tidak melarang aktiviti perniagaan makanan, namun ia perlu mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan. We will move along the kampung to inform the people that they can cook, they can sell. But they can only do it by delivery, not to ask the people to come. Because by this way, there's so much social interaction. Tambah beliau lagi, penduduk tidak seharusnya mengambil ringan perkara itu walaupun Sibu kini dikategorikan sebagai zon hijau kerana status itu boleh berubah menjadi kuning, jingga maupun merah jika penduduk tidak memberikan kerjasama. Dalam pada itu, peniaga-peniaga yang ditemui akur dengan arahan, malahan ada yang sudah melakukan pengiklanan kuih-muih jualan mereka melalui media sosial. Promosinya melalui macam tu, siapa yang siap dah kami pun WhatsApp, kami pun Facebook apa semua. Dari e-bazar pun kami ada promote. Dari depan kedai kami pun ambil langkah sembot tu. Jadi siapa-siapa yang si tahu nombor telefon ke apa, tidak boleh call kami lah untuk order pang manok panggang kami. Macam kami kami ada telefon, adanya WhatsApp, adanya telefon untuk ambil order.
Setakat ni sambutan macam mana? Alhamdulillah lah, tapi kuranglahnya. Dalam pada itu, Clarence turut menegaskan rondaan sama akan dilakukan setiap hari sehingga penduduk patuh kepada garis panduan penjualan juadah berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Beliau turut menasihati peniaga untuk sentiasa mengamalkan tahap kebersihan tinggi semasa berniaga selain mengingatkan mereka yang keluar menghantar tempahan pelanggan untuk sentiasa memakai penutup hidung dan mulut. Pencarian kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang hilang di Kuatiri Lemas ketika mandi di Sungai Ngemah Nanga Jagau, Kanawit Khamis lepas masih diteruskan. Ketua Balai Bomba Kanawit Penolong Penguasa Bomba Ar-Rahman Cik berkata, operasi pencarian diperluaskan dalam radius 20 km dari lokasi kejadian ke hilir sungai dengan menggunakan kaedah surface searching. Kanak-kanak lelaki itu dikenali sebagai Nixon Dana Raymond yang dikatakan kali terakhir mandi bersama datuk dan neneknya di Sungai Terbabit. Mangsa terlepas dari genggaman neneknya dan terjatuh ke sungai semasa dibimbing berjalan melalui anak tangga jeti di lokasi kejadian sekitar jam 4.30 petang. Datuk dan nenek mangsa bergegas balik meminta bantuan penduduk di rumah panjang rumah Unaumo bagi membantu mencari mangsa. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Amalkan membersih tangan dengan kerap demi mengelak jangkitan COVID-19. Luangkan masa anda dengan aktiviti bermanfaat. Saya Muhammad Aziz Rahim. Stay at home. Duduk di rumah. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.